rasa sebab dapat peluang berjumpa dengan cikgu semua, dan saya pun adalah bekas guru sekolah, ya, dan saya rasa saya sangat dekat dengan cikgu lah, ya. Kadang-kadang tu dah jauh saya pergi ke teknik, ke pakar teknik, kemudian ke CPM, tetapi sekolah masih dekat lagi saya. Dan saya tahu saya semasa join UPM saya agak lambat. Saya masuk UPM 2007, ya, baru masuk. Sebab saya rasa saya ingin perkembangkan diri. Jadi bila berada di maktab rasa tak sesuai sebab saya nak continue research, ya. Tetapi bagi saya, walaupun saya masuk UPM lewat perjalanan saya jauh, tetapi saya value pengalaman yang saya lalui semasa di sekolah. Ya, pengalaman di sekolah begitu banyak membantu saya sekarang sebagai seorang pensyarah, ya. Dan saya harap hari ini untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman, ya. Kalau cikgu boleh berjumpa dengan pelajar-pelajar saya yang saya mengajar, mereka akan feedback yang selalu saya dapat, sebab selalunya end of semester mereka kena menilai kita, menilai pensyarah. Jadi mereka selalu akan tulis bahawa saya, Prof Zanara ini mengajar cara dia lain daripada orang lain, ya. Jadi bila saya baca komen mereka, saya pun kadang tertanya, kenapa saya mengajar lain daripada pensyarah lain. Kemudian saya terfikir bahawa pengalaman saya di sekolah sebenarnya membantu saya supaya saya lebih dekat dengan pelajar. Itu yang pelajar nak sebenarnya, ya. Walaupun semasa saya pada mata tuan, saya pada saya masuk mengajar di universiti, saya rasa takut sebenarnya, ya. Sebenarnya kita mengajar pelajar sekolah kan, kemudian kita mengajar bakal cikgu, kemudian mengajar pula pelajar siswaza, takut tu ada. Mereka semua ni tera-tera, ya. Tapi bila kita ada cara pendekatan, rupanya mereka hargai cara kita mengajar, ya. Dan saya tak rugi bagi saya walaupun saya join lambat, ya, UPM. Baik, jadi hari ini lebih pada kita akan berkongsi sama-sama, ya. Kalau cikgu ada apa-apa nak bertanya, silakan, ya. Kita bukan secara formal, ya. Baik, saya rasa kita perlu lihat balik, ya, sebab ini semua tahu, ya, kita semua tahu, ya, media masa pun telah luas mengatakan bahawa kemerosotan minat pelajar dalam sains dan matematik, di mana kita tahu 37% yang mengambil bidang sains matematik, ya, 30% sahaja, 29% mengambil sains tulis, ya. Itu yang berlaku sekarang, kemerosotan minat pelajar. Okey, tetapi kita tahu dengan keperluan negara kita sekarang, ya, di Malaysia, iaitu kita memerlukan 120,000 saintis, ya, dalam pelbagai bidang. Ya, kalau kita lihat daripada laporan Sains dan Teknologi Malaysia tahun 2000, jumlah graduan sains teknologi dari ITTA hanya 32.4%. Jadi maknanya masalah ni bukan minat pelajar di sekolah sahaja. Ya, minat pelajar di sekolah, ya, kalau cikgu tahu statistik yang mengambil SPM tu, ya, pelajar 100%, ya, hanya 30% saja sebenarnya yang mengambil bidang sains, sains tulis, ya. Tetapi berlaku juga di universiti, cuma 32.4% saja pelajar yang mengambil jurusan sains dan teknologi. Jadi nisbah pelajar 60 kepada 40, ya, yang kita kenaki sebenarnya, ya. Sebab ini telah termaktub pada tahun 1967 lagi sebenarnya, di mana kerajaan Malaysia kita sasarkan supaya kadar peratusan penyertaan pelajar aliran sains berbanding sastra adalah 60 kepada 40, ya, sejak 1967. Tetapi sekarang kita lihat apa yang berlaku, ya, kita masih belum lagi capai, ya. Baik, ini adalah graf. Ya, kalau kita lihat inilah peratus bidang pelajar sekolah menengah, ya, daripada tahun 1981 hingga tahun 2010. Jadi kita cuba lihat sekarang, mungkin kita akan lihat lebih pada Form 4, Form 5, aliran sains yang warna biru tu,
Ya, jadi kita lihat masih di bawah, kalau kita lihat masih tinggi lagi sastra. Ya, ini graf dia. Baik, jadi kita lihat pula sekarang, ya, kajian trend daripada International Maths and Science Study Teams. Sebab saya rasa kita perlu tahu, ya, kita sebagai cikgu kita perlu tahu apa yang berlaku dalam kelas matematik sebenarnya, apa kata pelajar. Ya, jadi pelajar telah mengatakan bahawa 1999 mereka mendengar konsep diterangkan guru. Kemudian 2003 mereka mendengar pembentangan kuliah oleh guru, menyelesaikan masalah matematik dengan bimbingan guru. Tahun 2007 menghafal formula dan prosedur adalah lebih 50% aktiviti dalam kelas matematik. 2011 sama seperti di atas. Ya, ini kajian daripada Teams di mana pelajar yang memberi maklum balas. Ya, jadi saya harap hari ini kita open our mind. Ya, saya tak mau kita rasa kita kecil hati ke apa. Jangan begitu. Kita buka fikiran kita cuba jadi seseorang yang ingin menerima ilmu baru. Ya. Baik, apa kesimpulan kita daripada kajian tadi? Di mana kita masih terikat dengan kaedah PNP bersifat tradisional dan berpusatkan guru. Ya, saya akui. Ya, saya pun guru juga. Ya, saya pun mendapat diploma perguruan di UKM. Ya, saya tahu saya pun didedahkan dengan pedagogi, teknik semua. Tetapi kita tak boleh buat selalu, sebab nanti silibus tak habis. Saya faham. Tetapi kita buat juga. Kita cuba buat. Mungkin kita dah plan satu topik. Okey, saya akan ada satu. Saya akan buat di mana aktiviti berkumpulan. Ya, tetapi cikgu laksanakan. Jangan tak buat langsung. Jangan terus saja berpusatkan guru. Okey, kalau kita lihat balik Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2015, di mana KPM telah mempergunakan transformasi pendidikan nasional. Ya, di mana menitik beratkan kemahiran berfikir, tiada hafalan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini hasil daripada PPP ni kerana daripada maklum balas pelajar tadi, ya, di mana mereka telah buat kesimpulan kita terlalu bersifat tradisional dalam kelas, berpusatkan guru. Sebab itulah KPM perkenalkan sekarang kemahiran berfikir. Ya, saya rasa semua tahulah hot sekarang. Ya, memang hot betul ya sekarang. Baik, di kajian berkaitan pelajar sains, ya, saya ingin maklumkan pada cikgu, ya, di universiti banyak kajian telah dilaksanakan tentang masalah cikgu, masalah pelajar, membabitkan banyak data daripada negeri-negeri, ya, daripada daerah. Jadi saya minta cikgu-cikgu tolong gunakan peluang, buka internet dan baca. Banyak kajian telah dibuat. Ya, kenapa pelajar lemah dalam tajuk pembezaan? Ya, kenapa pelajar lemah dalam tajuk pecahan? Banyak telah dilaksanakan. Jadi saya minta cikgu-cikgu, kalau ketua panitia matematik mungkin seminggu sekali, ya, print out, sebab memang kita boleh dapat secara free pun, ya, kat internet. Print, ya, dan duduk berbincang, ya, hasil kajian yang telah dilakukan. Sebab it's very good. Sebab kadang-kadang di pihak akademik universiti kita tak sempat nak sampaikan apa hasil kajian yang telah kita dapat. Ya, jadi saya rasa itu salah satu daripada panitia matematik, ya, boleh buat salah satu aktiviti. Baik, daripada kajian ini, daripada tesis, ya, oleh Teng tahun 2002, Rojahan 2004, Hanafi 2005. Ya, di mana kesilapan apa masalah dalam sains dan matematik. Ya, kenapa ia suka dipelajari? Jadi mereka mendapati bahawa pertama, kesilapan konsep dan miskonsepsi. Ya, miskonsepsi ni sangat bahaya. Ia sangat bahaya kerana kadang-kadang boleh dapat jawapan yang betul, tetapi pelaksanaannya salah. Mungkin ia betul bila guna soalan A, bila cara yang sama untuk soalan B salah. Jadi sangat bahaya miskonsepsi ini. Ya. Kemudian
kefahaman konsep sains dan matematik yang tidak mencukupi. Ya, mungkin semasa kita sebagai cikgu kita deliver ya, kadang-kadang tu kita merasakan bahawa pelajar dah faham, tapi boleh berlaku di mana mereka tidak faham, ya, tidak mencukupi. Kemudian kelemahan penguasaan pengetahuan sains dan matematik. Ya, jadi kelemahan penguasaan pengetahuan ni sebenarnya dia berkaitan dari tingkatan 1, tingkatan 2. Dia naik tingkatan 3, pelajar naik tingkatan 4. Sebab tu kita sebagai cikgu, ya, amanah kita sebagai seorang cikgu, walaupun kita mengajar tingkatan 1 ke, tingkatan 2 ke, tingkatan 3, kita kena ingat matematik ini dia berterusan. Ya, kalau dia tak faham apa dia belajar tingkatan 2, dia naik tingkatan 3, dia takkan faham. Jadi sebab saya pun cikgu di sekolah, ya, saya masih ingat, ya. Saya rasa saya mengajar tingkatan 3 masa tu matematik. Silibus tingkatan 2 yang paling banyak sekali. Dan memang cikgu tak boleh habis, ya. Jadi kadang-kadang cikgu ni dah last sekali dah akhir tahun dah tak mengajar. Jadi kita terima pelajar tu sebab pelajar tu petang, naik tingkatan 3 dah pagi, ya. Jadi bila kita masuk, kita terima pelajar, dia tak tahu ini, dia tak tahu itu. Jadi saya minta pada cikgu yang mengajar tingkatan 1 ke, tingkatan 2, 3, pastikan bahawa kita habis silibus. Ya, sebab kalau kita dah masuk untuk tingkatan kita pegang ni, kita lihat kenapa pelajar tak faham, kenapa pelajar tak faham. Oh, rupanya tak habis pun. Mungkin cikgu tu tak mengajar pun. Ya, jadi penguasaan, ya, penguasaan matematik tu tak mencukupi. Seterusnya, kesukaran membina dan menguasai konsep sains. Ya, jadi konsep tu adalah kita lah sebagai cikgu yang patut laksanakan dan sampaikan pada pelajar. Jadi ini adalah hasil daripada kajian. Ya, ini satu. Ya, ada banyak lagi. Jadi saya minta cikgu tolong panitia matematik tolong lihat. Baik, ini pun ada kajian juga. Kajian faktor-faktor kemerosotan minat pelajar terhadap sains dan matematik. Ya, saya tak perlu tunjuk daripada mana. Ya, baik, apa hasil penelitian? Ya, dan hasilnya sangat menarik, ya, yang saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu semua. Di mana kurikulum disampaikan di sekolah terasing daripada pengalaman pelajar. Oleh itu mereka tidak dapat mengaitkan pengalaman di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Ya, maknanya mereka tak nampak, contohnya maybe pecahan ke, dia tak nampak di mana pecahan. Kemudian mereka belajar tajuk pembezaan. Ya, dia belajar di YDX. Ya, apa di YDX tu sebenarnya? Di mana nak guna? Keluar nanti nak guna ke tak? Ya, dia tak nampak, dia tak boleh kaitkan langsung. Itu adalah hasil daripada penelitian. Kemudian yang kedua, hasil kajian, ya. Jadi saya nak, ini hasil kajian ni saya berani tunjuk pada cikgu sebab ia benar. Ya, hasil kajian ni diambil daripada sekolah, ya, melibatkan banyak sekolah di negeri Johor, di negeri Melaka. Di datanya besar. Sebab tu saya kongsi dengan cikgu. Yang kedua, hasil pendidikan di mana cara pencapaian guru lazimnya tidak melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran-pengajaran. Jadi memang tidak dapat diartikan para guru tidak dilatih untuk mengendalikan pelajar dengan aktiviti hands-on. Malangnya ia tidak melibatkan aktiviti minds-on. Ya, ini hasil pendidikan. Okey, seterusnya hasil pendidikan juga. Pembelajaran lebih mementingkan kebolehan pelajar untuk memberi jawapan yang betul. Dan saya rasa di mana ini hasil pendidikan ni juga betul lah, di mana kita ni sebagai cikgu, kita memang terikat dengan ujian. Ya, ujian yang dilaksanakan. Ya, jadi menyebabkan kita rasa kurang mementingkan proses pemahaman dan pembinaan konsep oleh pelajar. Ya, kita lebih nak tengok saja skor. Ya, tetapi sebenarnya kalau pelajar tak faham konsep, dia sebab berlaku, kita, even saya jumpa dengan pengarah matrikulasi, saya jumpa juga dengan rakan-rakan saya yang mengajar yang first year pelajar masuk,
Even ada nanti petang kawan saya akan share dengan you all di mana pelajar kita major in statistik, tapi bila dia masuk kelas statistik, dia tak tahu buat keberangkalian. Ya, major in statistik, tapi dia masuk untuk kelas, dia tak tahu keberangkalian. Kenapa? Cikgu tak mengajar di sekolah. Ya, sebab bila dia nak ambil untuk major in statistik, kita akan nilai result matematik. Ya, itu yang berlaku. Ya, itu yang berlaku. Baik, seterusnya hasil tindakan di mana lebih menekankan sifat-sifat individu dan persaingan antara pelajar serta kurang memupuk semangat kerjasama. Ini satu lagi, ya, di mana kita tidak pupukkan semangat kerjasama di kalangan pelajar. Ya, sebab itu sebenarnya lebih baik kalau kita laksanakan kumpulan study group. Saya sangat setuju kalau kita boleh adakan kumpulan study group, sebab ia boleh melatih pelajar semangat bekerjasama. Sebab kadang pelajar ni dia tak boleh cerita dengan kita masalah dia. Dia tak boleh cerita dengan kita, tetapi dia boleh cerita dengan kawan dia. Sebab mungkin dia malu dengan kita ke, ya, atau cikgu garang ke. Sebab tu study group sangat penting. Ya, sebab saya pun memang terlibat kalau dengan PIBG di sekolah rendah, sekolah menengah, memang kami buat study group untuk pelajar-pelajar. Ya, dan saya rasa dan ia sangat berkesan. Okey, so sekarang apakah cara yang berkesan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah wujud bagi memenuhi keperluan masa hadapan? Apakah cara yang berkesan? Bagaimanakah cara untuk kita menarik minat pelajar ke bidang sains matematik? Ya, ini adalah tanggungjawab kita yang besar sebenarnya. Apakah peranan anda? Apakah peranan anda yang berada di hadapan saya? Dan juga peranan saya juga sebagai guru. Saya masih menganggap saya seorang guru, ya, walaupun saya sekarang pensyarah di sini. Ya, bila saya rasa saya seorang guru, saya dekat dengan pelajar saya. Ya, pelajar saya berani bertanya soalan dengan saya. Pelajar saya datang berjumpa dengan saya. Ibu pelajar saya hantar email, Prof boleh jumpa. Walaupun saya beritahu pada pelajar saya dalam kelas, saya kata saya tahu saya sibuk. Saya beritahu pelajar saya, ya, saya sibuk sebab saya pegang admin. Tapi itu tidak menghalang, itu bukan alasan untuk saya tidak berjumpa pelajar saya lemah. Ya, jadi saya kata email pada saya boleh, saya tengok sekali saya free, you datang. Memang pelajar-pelajar yang lemah ni, bila dia tahu kita care, itu satu lagi, kita ambil tahu tentang mereka, they will come. Ya, saya ada dalam kelas saya baru ni, MTH 3500, di mana saya mengajar matematik, tetapi programming, bahasa programming, tetapi ilmu matematik dalam itu. Ya, jadi pelajar ni datang pada saya, ya, memang dia tak pernah datang sebelum ni, dia agak malu sebab dia dah fail 2 kali subjek tu. Ya, dia datang jumpa saya, Prof, ni saya dah ketiga kali dah ni saya ambil kelas ni. Saya ni boleh lulus ke? Saya kata, you tanya saya, you tanya diri you sendiri. Ya, tanya diri sendiri macam mana. You nak, you usaha. You nak, you tak faham, you jumpa saya. Ya, pelajar yang macam ni, dia tak akan datang kalau dia tak rasa selesa dengan guru dia. Itu kita saya kongsi dengan you all lah. Ya, sebelum tu pun juga ada pelajar yang 3 kali fail subjek tu. Ya, dia kata yang seorang ni, he's very quiet. Dia datang jumpa saya, sebenarnya dia tak pernah jumpa pensyarah-pensyarah lainnya. Dia dah fail 3 kali MTH 3102. Tetapi dia datang jumpa saya hari tu, dia kata, saya tak tahu kenapa doktor, saya rasa saya boleh jumpa doktor, saya boleh bercakap dengan doktor, yang selama ni dia tak boleh nak bercakap. Dan saya kata, okey, you tak faham, di mana you tak faham, walaupun saya sibuk, saya cuba ambil masa. So, mana dia
tak faham, saya tunjukkan dan saya suruh dia buat latihan dan keep on continue, dan akhir pengajaran alhamdulillah dia lulus. Itu juga pelajar yang pertama tadi juga lulus. Saya syukur. Ya. Jadi maknanya pelajar yang lemah ni itu satu cikgu. Pelajar yang lemah ni kita kena tunjukkan bahawa kita care. Care tu sebenarnya dia satu yang unik. Ya, sebab bila pelajar tengok kita, dia tengok kita dengan cara kita, dia tahu kata, oh, pensyarah ni seorang yang care, atau cikgu ni seorang yang care tentang kita. So menyebabkan dia berani untuk datang jumpa kita. Ya. Baik, apakah peranan anda? Okey. Jadi peranan kita, strategi mengajar lebih menarik. Ya, pilih strategi pengajaran yang sesuai, teknik mengajar yang sesuai. Dan kita perlu memberi nafas baru kepada PMP kita. Baik, saya rasa cikgu tahu semua ni. Ya, cikgu dah tahu semua ni. Cikgu dah tahu apa itu strategi mengajar. Cikgu dah tahu apa itu teknik mengajar. Ya, sebab saya tahu semua cikgu ada di diploma perguruan. Itu kita kata lesen ya. Ya, semasa saya mengajar di Sekolah Menengah Raja Ali ya, JPWP ya, dia mesti keluarkan satu kad. Ya, kad tu satu kad macam ID kita mesti ada. Saya tak tahu sekarang ada ke tak. Ya, ID tu kita kena ada supaya kalau kita pergi mana-mana, kita ni ada lesen untuk mengajar. Sebab kita ada diploma perguruan. Sekarang saya tak pastilah itu tahun 1990 dulu. Ya, saya tak pasti sekarang masih diteruskan atau tidak. Okay, so sekarang ya, kita apa yang kita perlu buat, kita perlu beri nafas baru kepada PMP kita. Ya, kita cuba buat. Ya, saya tahu cikgu-cikgu dah ada ilmu semua. Cikgu tahu strategi, cikgu tahu teknik, cuma kita nak lihat apa lagi yang kita boleh perbaiki. Okey, ini untuk pihak sekolah. Di mana pihak sekolah juga perlu banyak aktiviti pindahan kepada pelajar kepentingan matematik. Ya, sebab kita sebagai cikgu takkan kita seorang ya nak menarik minat pelajar. Pihak sekolah juga perlu main peranan. Di mana di sini kepentingan untuk menarik minat pelajar, memberi keyakinan bahawa aliran sains itu adalah keperluan masa depan. Itu sangat penting. Dan juga memberi masa depan yang cerah. Ya. Kami di INSPAM 2 tahun berturut-turut kami telah laksanakan STEM Matematik INSPAM bersama dengan Sekolah Menengah Sultan Azlan Shah Taiping Perak, sebab mereka yang approach ya untuk buat, dan mereka minta sumbangan daripada sekolah berprestasi tinggi yang ada peruntukan. Jadi kita telah buat bunyi camp matematik ni. Mereka yang hadir dah pelajar di hantar 5. Tapi bunyi camp matematik ni bukan kami mengajar SPM untuk mereka squad SPM, tidak. Ya, dengar ingat begitu bila kita letak kita punya banner camp matematik, semua nak hantar anak kata, oh, ni untuk SPM ni. Bukan. Jadi program tu apa yang kami telah buat, ya, kami telah dedahkan pelajar indahnya matematik. Matematik ada di mana-mana. Ya. Bila kita kata when we want to talk to the world, we use English. But if we want to talk to the universe, we use mathematics. Itu. So kami dedahkan pada mereka di mana kaitkan dengan Formula 1, dan di mana matematik tambahan ada di situ. Kami kaitkan dengan operation research. Ya, kami kaitkan juga dengan earthquake. Ya, macam mana kita boleh predict earthquake bila nak berlaku. Ya, macam mana kita tahu taufan apa yang akan datang, pukul berapa, hari apa. Di situlah sebenarnya matematik ada. Ya, jadi kami telah adakan, insya-Allah tahun ini pun mereka nak buat juga, dah tahun ketiga, di mana pelajar-pelajar ni mereka rasa mereka tahu banyak matematik itu. Ya, bukan setakat dalam bilik darjah sahaja. Ya, jadi sebab tu di sini kita perlu terapkan keyakinan pada pelajar bahawa
Iron science adalah keperluan masa depan. Kita perlukan ramai cendekiawan dalam bidang matematik sebab ia adalah keperluan negara kita. Ya. Dan juga satu lagi, of course, kena bagi motivasi kepada ibu bapa. Ya. Kadang-kadang anak nak masuk Iron science, mak kata tak perlu, tak payah. Ya, susah Iron science. Gitu, ya. Jadi mesti juga taklimat kepada ibu bapa. Guru juga perlu inovatif dan kreatif, di mana guru perlu membuat kajian untuk mengenal pasti masalah pelajar. Baik, saya nak tanya pada cikgu-cikgu semua. Ya, semua ada diploma perguruan? Okey. Pernah lalui satu subjek kajian tindakan? Kajian tindakan? Okey. Berapa orang yang aplikasikan kajian tindakan dalam kelas? Okey, tak ada seorang pun. Jadi kalau kita ada masa lebih, kita boleh ada, ya, kalau kita ada kesinambungan, ya, Puan Majidah, mungkin kita boleh adakan satu slot khas untuk cikgu belajar balik kajian tindakan, ya. Itu kami ingatkan program ni 2 hari. Tapi tak sempatlah, ya, mungkin cikgu boleh belajar balik macam mana buat kajian tindakan. Baik, kajian tindakan terdedahkan pada cikgu-cikgu, ya, semasa diploma perguruan. Kenapa, ya, kajian tindakan, ya? Kalau lihat di situ, kita boleh kenal pasti masalah pelajar. Kita sebagai cikgu, kita buat kajian tindakan untuk kelas kita saja. Tapi kalau cikgu rasa nak buat untuk seluruh tingkatan 3 contohnya, boleh. Ia adalah untuk kita mengenal pasti masalah pelajar. Di mana pelajar tu? Masalah tu masalah saya ke? Masalah cikgu ke? Masalah pelajar itu sendiri ke? Ya, masalah dia tak boleh menulis ke? Kenapa dia tak faham? Ya, contohnya, kalau cikgu buat satu ujian, kenapa pelajar saya semua fail satu topik? Mungkin ada ujian satu lah. Kenapa mereka fail? Jadi cikgu boleh buat satu kajian. Ataupun cikgu boleh buat kajian tindakan ni, cikgu sedang belajar mungkin kaedah induktif kata. Ya, cikgu baru nak cuba kaedah induktif dalam satu topik. Cikgu tak pasti ia boleh berjaya atau tidak. Cikgu cuba. Itu satu kajian di mana dia untuk improve kita teaching, cara kita mengajar. Ya, ataupun boleh juga kita nak lihat bagaimana pelajar kita belajar sebenarnya. Ya, sebab kajian tindakan ni sebenarnya untuk kita improve. Ya, tapi kita kena open minded lah. Ya, kalau kita lemah di pihak kita kena terima. Ya, sebab kita sebagai cikgu. Ya, saya setiap kali minggu depan dah mula kuliah. Saya setiap kali hari pertama saya masuk kelas, saya selalu akan beritahu pada pelajar saya. Saya kata, saya adalah guru kamu semua, tetapi saya juga manusia. Ya, saya ada title DR di depan, bukan bermakna saya perfect. Ya, saya selalu akan begitu. Jadi saya rasa kalau cikgu, maknanya kalau ada kesalahan, saya beritahu pada mereka, beritahu saya. Sebab saya pun manusia. Mungkin saya tulis tersilap ke apa, tapi it's good. Saya rasa maknanya you are alert. Ya, sebab bila saya beritahu begitu, mereka respect kita lagi. Mereka respect kita lagi. Ya, sebab saya kata saya adalah ditugaskan, ya, amanah untuk mengajar. Tapi saya pun manusia. Kesilapan boleh berlaku. Ya, jadi saya harap cikgu pun begitu juga. Ya, itu salah satu cara supaya kita pun boleh buat refleksi. Di mana refleksi, cikgu pernah dengar refleksi kan masa buat refleksi masa saya di maktab perguruan teknik sampai pelajar saya pun letih buat refleksi. Ya, setiap kali lepas kelas kena buat refleksi. Ya, refleksi itu apa sebenarnya? Nah, cikgu, apa tu refleksi? Refleksi itu keseluruhan, ini penilaian keseluruhan lepas apa yang kita dapat. Penilaian keseluruhan pelajaran apa yang kita dah buat. Okey. Cikgu ada definisi lain apa tu refleksi? Apa yang cikgu faham refleksi? Untuk refleksi,
kita akan buat penilaian pengajaran, bukan pengajaran, kefahaman pelajar tentang pengajaran kita pada hari itu. Boleh dibuat dalam bentuk bilangan pelajar. Ada pelbagai cara, ada bilangan, ada yang peratus. Tapi yang terkini kami diminta buat dalam bilangan pelajar yang menerima pengajaran kita. Mungkin ada cara-cara berbeza lah, ya, tetapi refleksi ni sangat penting. Tapi cikgu kena terima, ya. Saya kerap jugalah, tapi bukanlah hari-hari kan. Kerap juga saya akan minta pelajar saya buat refleksi. Tapi kadang bila kita baca, kita lihat, betul ke aku tak senyum kat depan, serius ni? Bila saya tengok, betul ke? Ya, sebab bila kita di depan, kita tak ada cermin, ya. Kita tak tengok kita. Pelajar yang tengok kita. Ya, mereka tengok kita. Ya, kadang-kadang dia kata, cikgu ni serius. Cikgu serius sangat, takut saya nak mengajar. Hari ni, cikgu hari ni marah, cikgu bad mood. Ya, tapi maknanya kita dapat banyak komen. Tapi lepas tu kita bimbing pada mereka, tegur cara pengajaran saya. Kadang mereka kata begitu sebab mereka kata bila cikgu dah serius, kami pun pengajaran cikgu kami tak nak terima. Itu dia fikir begitu pelajar. Ya. Jadi refleksi ni sebenarnya sesuatu yang kita fikirkan ia positif. Ya, refleksi. Jadi refleksi tu boleh refleksi daripada pelajar beri input pada kita, atau kita sendiri, ya, selepas mengajar apa yang you rasa. Ya, semasa saya dulu pergi untuk melihat cikgu praktikal, cikgu selalu akan tulis, saya berpuas hati dengan pengajaran hari ini, objektif saya nombor 1, 2, 3 tercapai. Stop. Itu bukan refleksi. Refleksi ialah you mengajar, you mesti cari, kita mesti cari apa kelemahan kita. Mesti cari. Itu adalah cara yang terbaik. Ya, takkanlah kita ni, saya tahu mungkin kat sekolah masih ada macam dulu kan, guru besar, panitia matematik akan ambil markah kan, observe kita kat belakang kan. Ada kan? Tapi itu bila setahun sekali kot, atau sebulan 2 kali. Takkan nak tunggu yang itu. Ya, takkan kita nak tunggu itu, lambat lagi. So apa salahnya kita buat? Ya, kita buat terus. Kita sebenarnya rasa kita itu lebih baik. Kita yang refleksi itu dari kita sendiri, sebab kita mencari kesilapan kita. Ya, kita mencari kesilapan kita yang kita boleh perbaiki. Ya, saya kerap akan buat begitu. Itu latihan terbaik pada cikgu. Saya minta cikgu begitu. Saya masih ingat masa saya dalam kelas, ya, saya memang masa mula masuk jadi cikgu 1989, sebab saya ada 40 pelajar dalam kelas, semua lelaki. Pelajar Melayunya dalam 10 orang, semua pelajar Cina. Ya. Jadi bila saya mengajar, saya mengajar dalam BM lah masa tu, BM. Tapi pelajar Cina ni mereka akan berbincang, sebab ada yang masih tak fluent in BM. Saya izinkan mereka berbincang sebab nak faham. Maksudnya tadi apa yang saya mengajar kat depan, so kawan dia tanya, so mereka berbincang, saya izinkan. Ya. Cuma saya masa tu saya teringat, saya ada tanya pada seorang pelajar, saya tanya soalan. Kadang-kadang kita ni sikap ni, kadang-kadang sikap nak cepat kan, sikap tak sabar kan. Saya tanya pada pelajar, saya tanya soalan, pelajar tu tak boleh jawab. Kemudian dia tak boleh jawab, saya terus tanya pada pelajar lain. Kemudian saya terfikir balik, saya kata, saya dah buat satu kesilapan, sebab saya tinggalkan saja pelajar itu. Mungkin pelajar tu rasa kecewa sebab saya tak beri tumpuan pada dia. Sepatutnya kalau dia tak boleh menjawab soalan saya kena turunkan arah soalan saya. Ya, kalau dia masih tak boleh jawab, ya, takkan kita nak sampai 10 minit, 15 minit kat dia seorang kan. Jadi kita akan mungkin kita minta, ahli, ya mungkin ahli ada kat situ, ahli boleh tolong ke kawan Ahmad, macam mana jawapan yang boleh diberi pada cikgu. Itu cara polite. Ya, itu sebenarnya itu teknik penyoalan dalam kelas.
Ya, yang kita kena itu yang saya cuba cari kelemahan diri saya. Jadi saya minta cikgu pun begitu. Ya. Baik. Sekarang ni kita perlu make learning meaningful. Ya, itu sangat penting. Ya, sebab sekarang ni yang berlaku, the learning tu meaningful pada cikgu. Ya. Ya, tajuk keberangkalian ke tu, ya, semua yang kita belajar dalam kelas, it's meaningful to us. But does it meaningful to the student? Ya, kita kata kita dah di level yang tinggi. Ya, sebab kita dah ada ijazah, ya, mungkin ada cikgu yang dah ada master, kita dah satu pemikiran yang tinggi. Ya, tetapi pelajar ini dia masih belum boleh terima. Jadi kita kena pastikan it's meaningful. Macam mana kita nak buat supaya our the learning is meaningful? Baik, satu lagi. Ya, meaningful tu nanti saya akan sentuh selepas ni. Okey, satu lagi. Terlalu banyak perubahan dalam kurikulum, saya akui. Ya, tapi kita sebagai guru mesti peka. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Kita kena cuba yang terbaik. Ya, kitalah penyalur ilmu. Ya, jadi kita kena laksanakan dengan baik. Sebab kita ni jadi cikgu ni, ya, kita laksanakan demi rakyat Malaysia masa hadapan. Tugas yang sangat berat. Transformasi pendidikan. Ya, siapa pelaksananya? Guru. Ya, kitalah guru. Kitalah yang akan laksanakan transformasi pendidikan. Ya, yang bermesyuarat, bersidang adalah orang di atas. Pelaksananya adalah kita. Ya, jadi guru perlu diberi latihan kukuh. Ya, sebab kita perlu ada latihan, sebab tu kita datang hari ini. Ya, strategi pengajaran dan mematasikan minat pembelajaran murid. Dan sains adalah asas kepada inovasi, dan inovasi menjadi asas teknologi dan transformasi ekonomi negara. Ya, kita tahu ini. Dan kita harap semoga falsafah pendidikan negara akan terlaksana. Ya, dengan kita cuba yang terbaik sebagai seorang guru. Nah, ini satu yang saya ingin kongsikan dengan rakan-rakan semua, cikgu-cikgu semua. Telah mati apa yang ditinggalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, anak yang soleh yang berdoa untuknya. Ya, dan saya rasa agama lain pun ada, ya, ada yang dibincangkan seperti ini. Oleh itu, ya, kita sebagai guru, ilmu yang berguna atau bermanfaat kepada orang lain, apa maknanya? Ya, yang 3 perkara tu, yang kedua itu, yang tersebut dalam hadis ini adalah ilmu yang berhubung dengan agama Islam secara khusus dan juga berhubung dengan kemajuan di dunia secara umum. Sama ada melalui syarahannya kepada murid-murid dan orang ramai, atau melalui kitab-kitab dan buku-buku karangannya. So, selagi ilmu yang diajarkan atau kitab-kitab dan buku-buku karangannya masih wujud dan dinikmati faedahnya oleh umum, maka seseorang itu akan mendapat pahalanya berterusan semasa ia hidup dan sesudah dia mati. Ya, jadi kalau cikgu lihat di sini, besar tanggungjawab kita, tetapi mudahnya kita mendapat pahala walaupun kita telah mati. Ya, cikgu bayangkanlah kalau tingkatan 1 cikgu mengajar pelajar tu kita 1 apa dia? Katalah pecahan 1/2. Ya, cikgu mengajar pecahan tu, pelajar itu apa itu 1/2, apa itu 3/4, sehingga dia faham, ya, dan dia bawa ilmu tu sehingga dia mati. Ya, dia ilmu tu selama-lamanya. Kalau kita lihat pecahan ni sebenarnya berkaitan dengan apa dalam Islam? Ya, hukum faraid.
dia amalkan yang kita ajar dalam kelas tu, hukum faraid. Ya, walaupun kita telah mati, kita dapat pahala walaupun ilmu yang sedikit. Ya, jadi saya harap ya, jadi kalau kita lihat di sini, maknanya ilmu yang kita sampaikan tu, kita berilah ilmu tu dengan seikhlasnya. Kita buat yang terbaik. InsyaAllah kita mendapat pahala berterusan. Baik, pedagogi pengajaran. Mungkin kita, cikgu nak rehat sekejap ke? Boleh take 5? Okey, kita take 5 sekejap, ya, dan kita sambung. Ya. Sebab slide saya ada dekat 80. Itu pun saya rasa saya kena laju sikit. Ya, kita rehat 5 minit ya. Bima dah masuk kan tu? Dah masuk kan? Belum.
Dalam jalur dah boleh. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Mungkin kita boleh sambung lah ya. Baik. Terus saya teruskan. Ya, saya harap cikgu-cikgu jangan rasa mengantuk lah ya. Baik. So, pelbagai pengajaran saya teruskan di sini. Ini satu yang matematik is a language. Ya, saya nak kongsi dengan cikgu sebab memang kajian telah dibuat. Ya, kelemahan di pihak pelajar lah. Ya, kenapa ya? Di mana saya nak tanya cikgu, sedar tak bahawa matematik itu adalah satu bahasa? Ia adalah satu bahasa sebenarnya, ya. Jadi ini kajian ya, di mana student they have difficulty in understanding and writing mathematics to express their mathematical thoughts or reflect on mathematics concept. Ya, so difficulty in understanding symbol comes from standard form, written symbols. Jadi this might take on different meanings in different settings. But kita sebagai cikgu, adakah cikgu alert bahawa matematik adalah satu bahasa yang simbolnya memberi makna berbeza-beza pada bahagian yang berbeza-beza? Different meanings in different settings. Ada cikgu terfikir tak bahawa simbol matematik dalam bahagian yang lain akan memberi maksud yang lain? Okey, cuba bagi contoh. Tolak dengan negatif. Okey, bila dia pergi, kita dalam kelas mereka belajar operasi tolak. Kemudian di depan satu nombor ada juga nilai tolak. Tetapi kita panggil itu negatif 2, bukan tolak 2. Apa lagi selain pada tu? Yang cikgu boleh satu simbol matematik tapi dia memberi makna berbeza pada sesuatu konsep ke tajuk yang lain. Cuba cikgu fikirkan. Ya, cuba cikgu fikirkan. Baik. Jadi kalau cikgu lihat, ya, ini kita. Kalau kita mungkin dah sampai ke satu level yang tinggi, ya, kita boleh terima, boleh kita lihat. Tapi bila pelajar lihat, ya, bila pelajar lihat, dia akan banyaknya. Ini semua adalah simbol matematik dan ia adalah bahasa matematik. Ya. Jadi kita sekarang bila kita lihat, kita dah tahu apa makna itu, ya. Contohnya kalau simbol ini, ya, kita tahu, kita tengok, kita dah tahu. Kalau orang tak belajar matematik, dia tak tahu. Itu adalah simbol hasil tambah atau summation. Di mana pelaksanaan dia, bagaimana pelaksanaannya? Dia kena tambah semua. Semua kena tambah. Jadi bila kita tengok, sebab semua guru matematik ni semua dah pakar ni. Kita tengok, kita dah tahu, ya. Kemudian kita tengok begini, ya. Kalau pelajar dia akan lihat, kenapa cikgu tulis nombor 8 terbalik? Mungkin sebab maksudnya matematik adalah satu bahasa. Ya, kalau katalah cikgu kalau kita tengok, saya kalau tengok tulisan bahasa Rusia ke, saya tengok apalah ni tak faham. Begitulah maksudnya. Kalau pelajar ni dia tak faham, macam dia tengok bahasa Rusia. Dia tengok macam dia tengok tulisan apa, Tamil ke? Tulisan Tamil. Kita tak faham, tapi bila kita tengok, oh terror lah, macam mana dia orang boleh baca ni? Begitu jugalah matematik, ia satu bahasa.
Ya, bukan nombor 8 terbalik sebenarnya. Ya, ada makna di situ. Jadi pertama kali saya nak kita kongsi bersama bahawa sesuatu simbol tu boleh memberi satu makna yang baru pada pelajar. Jadi kita kena faham. Ya, kita kena faham ia satu penerimaan yang agak susah pada pelajar. Ya, kita kena faham. Sebab kita kadang-kadang kita berada di level yang tinggi. Ya, kita tak turunkan level kita sama dengan pelajar kita. Ya, saya telah melalui diploma perguruan juga. Saya masih ingat di mana profesor saya Prof Tajul Alvin, dia membimbing saya. He's a very excellent profesor, di mana dia memberi bimbingan yang sangat baik. Ya, bila saya pergi latihan mengajar, itu yang saya cuba buat. Ya, sebab kita berada di tahap yang tinggi, tapi bila kita nak mengajar pelajar, kita kena turunkan level kita sama tahap dengan pelajar. Adakah cikgu buat begitu? Okey. Ya, cikgu patut buat begitu. Ya, that's very good. Baik, the symbol of mathematics. Dia adalah seperti alfabet dan karakter language lain. Ya, standard written symbol play an important role in the learning of mathematics. Ini kita kena faham. Ya, setiap simbol matematik itu adalah bahasa matematik. Ya, bila kita tengok, kita dah tahu apa nak buat. Bila pelajar tengok, pada dah tahu apa nak buat. Okey, cuba kita lihat di sini. Miskonsepsi boleh berlaku. Dan saya nak cikgu kaitkan juga dengan subjek, dengan topik yang cikgu mengajar sekarang. Ya, at maths ke atau modern maths tingkatan berapa. Cuba cikgu lihat di sini. Ya, contoh di atas. Pelajar, dia belajar nombor 23. Tetapi nanti dia akan jumpa ada nombor 2. Ada di atas 2/3. Kemudian ada pula 3-nya di bawah. Tapi bila pelajar tengok, ini memberi makna yang berbeza. 23, 2 di sebelah 3, 23, itu makna lain. 2 di atas 3, maknanya lain. Dan satu lagi di sini, 2 dan 3-nya di bawah, maknanya lain langsung. Itu kita dalam kelas, kita kenal pada pelajar sebab kita dah faham. Kita dah boleh terima sebab kita berada satu level yang sangat tinggi. Tapi bagaimana dengan pelajar kita? Ya, sebab tu kita perlu faham kenapa mereka tak faham. Ya, kita cuba faham kenapa mereka tak faham. Baik, seperti sini. Ya, cikgu tengok ini. Ini apa sebenarnya? Simbol apa? Absolute value, kan? Ataupun apa bagi nilai apa kalau UBM? Absolute value lah, maksudnya kalau kita ada absolute value negative 3, nanti akan jadi 3. Okey. Jadi mana simbol absolute value tu? Okey, ada satu lagi simbol begini. Di mana dijumpa? Yes, vektor. Ada juga tanda simbol absolute value. Tetapi sekarang membawa makna apa? Distance. Ada formula lagi. Ya, jadi kita lihat ya, kita mungkin berada di tahap yang atas, kita dah faham. Sekarang pelajar ni, dia mungkin tak faham. Simbol yang sama, dua garisan yang parallel, satu bila ada negatif 3, dia akan jadi 3. Tetapi sekarang bila jumpa di tajuk lain, tajuk vektor, ada nilai R kat sini, ini dah distance. Okey, begitu juga di sini. F is a function, A is any constant. Ya, kita mengajar dalam kelas. Tapi bila kita ada F, kita kata F inverse of F, atau kita kata F power of -1, ataupun inverse of S of F. Satu lagi
A to the minus 1. Ya, bila kita lihat position ke atas tu, -1 tu sama. Tapi bila pada topik yang lain, ia membawa makna yang lain. Sebab itulah pelajar kita kata dia tak faham. Ya, dia tak boleh nampak. Ya, A kuasa tolak 1 sama dengan 1/A. Ya, tapi bila kita ada F tu adalah function, tak sama dengan 1/F. Dia dah bermaksud inverse. Ini adalah contoh, satu contoh, dan banyak lagi. Ya, banyak lagi di mana itu yang pelajar akan keliru. Misconception boleh berlaku, miskonsepsi boleh berlaku. Jadi saya minta cikgu lihat, ya, kalau cikgu boleh bagi contoh lain. Miskonsepsi tu kita kena hati-hati. Ya, sebab itulah kita sebagai guru, kita mesti berada di tahap yang sama dengan pelajar. Dan kita akan build dia supaya dia faham. Ya, sebab itulah bila mengajar kita kena tahu aras pelajar kita, aras 1 ke, aras 2 ke, aras 3. Ya, sebab ada pelajar yang akan keliru. Ya, saya rasa kalau saya tak tahu maths pun saya pun akan keliru juga. Ya, kenapa ada negatif 1 tiba-tiba ini makna lain, ini makna lain. Ya. Okey. Kalau kita lihat, semua itu adalah mathematics language. Mathematics has a reading protocol all its own, and just as we learn to read literature, we should learn to read mathematics. Ya, jadi kalau saya rasa kalau kita tak tahu bahasa matematik, I don't think kita boleh faham apa makna di situ. Ya. Tapi kalau cikgu tengok, cikgu tahu kan, ABC pun kena hati-hati. A darab B darab C ke, ataupun ABC satu unknown nama dia ABC. Satu unknown lah. Satu unknown namanya ABC, ataupun di sini A darab B darab C. Kita boleh simplify jadi ABC. Plus summation. Kemudian pelajar kena tahu, kita kena tahu summation. Apa tu summation? Seperti tadi, mesti jumlah. Kalau capital pi, kalau kita ada simbol capital pi, apa maknanya? Katalah di situ bukan summation, dia capital pi. Pi kan ada capital, huruf besar pi. Itu makna apa? Kena darab. Bukan campur, dia kena darab. Kena darab. Ya. Okey, ni makna kita tengok je kita dah tahu. Kita kena ambil daripada case sama 1 hingga n. Kemudian dalam pula ada integration pula. Oh, satu simbol lain ni memang kompleks betul lah. Dia gabung semua sekali. Ada integration lah, ya. Kemudian ada square root lah, ada function f lagi kat situ, dx lagi kat situ. Ya, ini adalah matematik dan it's a language. Ya. Jadi saya minta dengan cikgu, ya, sebab kadang-kadang kita lupa. Jadi hari ini kita sama-sama kongsilah, ya, bahawa matematik tak senang, ia susah. Saya cuma nak maklum pada cikgu, saya ada satu sekolah saya pernah pergi, dan kebetulan masa tu kami kena bagi seminar, sebab minggu tu adalah minggu matematik kan, selalu kan ada di sekolah. Bila saya sampai, saya masuk, memanglah sebab minggu matematik kan, so dia adalah kain rentang banner lah, ya, kain rentang tu dia tulis dengan besar sekali, dia tulis mathematics is easy. Tulisan sekolah ni maknanya dah bermesyuarat lah, semua setuju nak letak di situ mathematics is easy. Cikgu setuju ke? Cikgu setuju ke? Strategi kan? Cikgu setuju kan tulis mathematics is easy? Matematik tak easy. Oh, strategi ya? Oh, strategi. Matematik is easy. Tapi kita kena hati-hati. Nanti pelajar kita akan kata, cikgu, it's not easy. Kenapa letak matematik is easy? Saya rasa tak easy. It's not easy. Dan bagi saya pun matematik tak senang.
Sebab ia adalah bahasa. Macam you nak belajar bahasa Russia. Jadi it's not easy sebenarnya. Tetapi kita nak, tapi tak tahulah, bagi saya tak sesuai lah. Tak tahu, mungkin cikgu rasa sesuai. Bagi saya tak sesuai. Letak satu lagi, satu slogan yang lebih meaningful lah, supaya student lagi appreciate matematik. Saya rasa lah yang lebih sesuai. Bila saya lihat, kadang anak saya pun kata, Mama, betul ke matematik is easy? Saya kata, no, matematik is not easy. But you have to learn it. Okay, you must learn. Then you appreciate the beauty of mathematics. Ya. Okay. Jadi kalau cikgu lihat simbol ini memang simbol matematik ya. Kalau pelajar yang tak masuk AdMath tak boleh lah ya. Okey, so kita lupa ya bahawa bahasa matematik ni is meaningful to us. Okey, but it's unfamiliar to students. Ini daripada kajian ya. Ini kajian, satu kajian yang telah dibuat. Ya, it's meaningful to us sebab kita dah level tinggi. But it's unfamiliar to the students. Ya, and then kita marah student pula. Ya, kata tak faham. So as a result, many students have difficulty understanding, reflect on concepts or extend the ideas. Ya, students are incapable to relate the algebraic notation to word problems that consist of sentences. Itu satu contoh, for example. Ya, tajuk algebra kan, di mana ada phrases semua tukar. Saya dah buat satu kajian ini, tetapi saya tak ya, sebab sehari kan nanti saya boleh kongsi lah, di mana saya buat kajian tukarkan daripada ayat ke simbol dan simbol ke ayat, tapi ramai yang tak boleh buat. Ya. Okey. Ya, jadi tentang matematik is a language, saya harap menjadi sesuatu yang boleh membuka minda kita ya, supaya kita sedar bahawa kita hargai yang kita mengajar itu, ia unfamiliar to students, benda tu baru ya, supaya kita lebih berhati-hati bila kita mengajar ya. Baik, sekarang saya nak kongsi dengan cikgu ya. Bila cikgu lihat di sini, learn from mistakes, belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Failure is success if we learn from it. Ya, banyak lagi kat sini kita tahu ya, sesuatu kesilapan yang kita lakukan adalah untuk kita belajar lagi. Kita belajar lagi untuk improve. Apa yang kita boleh buat dalam kelas kita? Daripada yang saya tulis tadi, apa yang kita boleh buat? Yes, masa saya di sekolah, saya laksanakan ini untuk pelajar saya. Tapi sekarang saya masuk universiti pun saya laksanakan juga ini untuk pelajar saya. Ya, sebab bila masuk universiti pun bukan semua pelajarnya pandai. Ya, ada yang mengulang banyak kali, ya, ada yang fail. Jadi saya pun kena jaga juga pelajar-pelajar yang fail ni. Okey? Ini yang banyak saya guna. Apa sebenarnya? Apa dia? Galakkan bertanya. Okey, lagi spesifik. Failure is success if we learn from it. Apa yang kita boleh gunakan ini untuk dalam kelas kita? Pembetulan, betul. Okey, lepas tu lagi? Setakat pembetulan sahaja? Okey, kita lihat nanti ya, kita bincang lagi sekejap. Okey. Berkongsi dengan rakan-rakan lain, betul. Jadi sekarang ni, ini daripada kajian ya, sebab saya
pergi ke Dubai bulan Disember last year, di mana saya berpeluang ada satu kajian daripada seorang pendidik, di mana kajian tu memang betul sebab saya dah buat dengan student saya, tetapi dia buat kajian ya, dan memang terbukti ia sangat berkesan. Ya, jadi sebenarnya apa yang berlaku yang kita tak sedar, tapi memang betul semasa pendidik tu dia bentangkan bahawa kita ni bila kita masuk dalam kelas, ya, guru matematik masuk dalam kelas, ya, guru matematik masuk dalam kelas, so pelajar dia akan anggap kita smart, kita ni pandai, ya, kita ni sangat pandai, kita ni perfect, kita tak pernah buat salah. Satu lagi cikgu garang. Okey, kita tak pernah buat silap. Bila kita masuk kelas, kita mengajar, kita tak pernah buat silap. Kenapa kita tak pernah buat silap? Tapi saya jarang buat silap, pernah juga buat silap. Kalau saya tak pernah buat silap kalau tu sebab malam semalam jenuh dah buat. Dah buat dah solution ni. Dan saya tak tahulah cikgu, ataupun cikgu just masuk saja, okey saya nak buat nombor 2, terus saja buat. Tapi saya tak nak, kadang-kadang dia tak menjadi. Jadi saya kongsilah, itu memang saya. Saya masuk dalam kelas, saya nak tunjuk pada cikgu bahawa, pada pelajar bahawa saya smart. Bila saya masuk, saya nak solve soalan Maths, saya mesti boleh solve. Padahal semalam ni dah study dah. Dah buat step. Oh, tengok dia belakang, okey sama. Okey, confident. Saya tak tahulah cikgu yang lain macam mana. Okey, jadi pelajar dia akan lihat kita, dia akan lihat, oh cikgu smart. Cikgu satu tahap yang smart, cikgu tak buat salah. Cikgu jarang buat salah. Ya? Jadi, bila kita pula ada pelajar yang gagal, ya, ini saya share lah, ya, saya share di mana kadang-kadang itu saya pun pernah rasa begitu. Kenapa pelajar saya gagal? Mereka malas, tak cerdik, tak minat. Oh, saya pun dah letih dah mengajar. Ya, tak faham. Sebab saya tahu, saya pun cikgu, saya boleh tahu cikgu macam mana cikgu rasa. Ya, kadang-kadang sambil menjerit-jerit dalam kelas. Ya, cuma saya kata tak boleh lah, di waktu tengah hari ni menjerit lagi sakit. Okey, besok kena cuba strategi lain. Itu sebab tu bagi saya kajian tindakan tu penting. Ya, kelas pukul 11 ke pukul berapa tak sesuai. Kalau pelajar dengar je kita cakap, dia pun semua mengantuk. Kita pula short stay kat depan. Ya, baik. Jadi sekarang ni itu yang pelajar tengok kita. Ya, pelajar memang respect kita. Oh, cikgu excellent, cikgu tak buat salah, cikgu masuk, cikgu tunjuk jalan kerja Maths ke, ya, ataupun modern Maths ke, daripada hujung whiteboard sana sampai hujung whiteboard sini. Ya, menyebabkan mereka kata kita ni perfect. Tetapi bila mereka buat salah dalam ujian, jalan kerja mereka, apa kita buat? Ya, sebab tu pelajar ni bila dia tengok kita tak nak buat silap, tetapi bila dia buat latihan ke apa, dia silap, maknanya dia tak boleh jadi smart seperti kita. Sebab tu dia akan rasa bahawa dia kekurangan banyak, dia tak boleh jadi seperti kita sebab dia akan buat silap. Ya, sebab dia lihat cikgu tak pernah buat silap. Jadi bila dalam ujian dia buat silap, itu satu kesalahan, itu satu yang melemahkan dia. Ya, saya rasa cikgu admitkan bila pelajar kita buat matematik, memang dia akan buat salah. Ya, kalau dia buat ujian matematik, kita tengok kenapa dapat 10/100. Kenapa kalau pelajar saya buat 10/100, memang saya kata, apa saya buat silap? Apa saya dah buat silap pada pelajar? Ya, jadi kalau dia buat silap, macam mana kita nak guide dia supaya dia tak buat silap? Sebab itulah saya nak tekankan di sini, belajar dari kesilapan. Ini
saya buat dalam kelas, tapi kajian pun telah dibuat, di mana kita nak train pelajar dalam kelas kita matematik bahawa dia hargai, dia value the mistake. Failure is success. Supaya kita nak pelajar yang lemah matematik tu, dia boleh hargai kesilapan dia tu adalah kejayaan dia nanti. Sebab kita tahu semua, kita asyik kata, oh aku belajar daripada kesilapan, belajar daripada kesilapan. Tapi kita tahu belajar dari kesilapan ya, apa-apa yang berlaku, we learn from our mistake. Tapi bila pelajar kita fail, kita marah. Okey, sekarang kita ubah kelas kita. Kita value the mistake. Kita value the mistake sebab kita kata bila mistake tu is a success, itulah kejayaan you all nanti. Ya, sebab daripada situ pelajar yang lemah ni, then dia boleh rasa bahawa kita care tentang dia. Ya, saya lihat pelajar ni, kalau kita sebagai cikgu, dia respect kita, dia happy dengan kelas kita, insya-Allah, ya, dia boleh menjawab, dia boleh naik markah. Ya, sebab saya dalam kelas saya yang saya buat, ya, di mana pelajar yang fail, of course saya panggil untuk jumpa saya, ya. Tetapi satu yang kita patut buat ujian adalah kita pastikan mereka buat pembetulan. Ya, berapa orang cikgu di sini yang minta pelajar buat pembetulan kalau dalam test ke, dalam akhir tahun ke, ada tak buat pembetulan? Okey. Bila buat pembetulan, selepas mereka buat pembetulan, apa tindakan seterusnya? Semak. Cikgu semak. Okey, lepas cikgu semak, okey, macam mana kita nak pastikan bahawa itu dia yang buat? Bukan dia ambil daripada kawan dia, dia salib. Ya? Bagi balik. Bagi balik macam mana? Oh, bagi balik. Okey. Saya selalunya saya akan panggil pelajar. Saya memang kalau ada ujian, memang tak boleh dalam masa sekejap. Mungkin dalam masa 2 minggu, 3 minggu. Kadang yang fail tu banyak. Ya, tapi saya pun bila pelajar fail tak apa. Saya bila pelajar fail, saya kata ini sesuatu yang ujian pada saya, bahawa failure is a success. Dan saya pelajar saya bimbing sehingga ada pelajar saya yang fail masa test 1, ya, dia boleh dapat paling, memang saya puji pelajar saya ini. Dia datang beritahu saya, dia kata dia lambat belajar sebab dia kata dia tak faham, dia kata. Saya kata no, you are not late yet. Ya, you mesti hargai kesilapan you learn from your mistake. Then dia buat latihan, dia datang jumpa saya, dia ada study group. Ya, tetapi dia tak boleh dapat tinggi lah. Tapi yang saya kagum markah final untuk kelas tu. Tapi markah final kita tak boleh beritahu pelajar kan. Tetapi dia boleh dapat 58/60. Saya memang terkejut. Ya, tetapi dia boleh dapat paling tinggi A-. Dia fail masa test 1. Ya, jadi kita, sebab yang akan ambil exam nanti pelajar, jadi kita mesti tanamkan pada pelajar bahawa kesalahan tu adalah satu kejayaan sebenarnya, supaya you learn from there. Ya, tetapi lepas tu jangan kita abaikan. Ya, saya selalu akan panggil pelajar, saya minta dia buat pembetulan dahulu. Lepas tu saya akan just pick mana question yang dia salah tu, buat depan saya. Dan saya akan tanya pula, saya kata kenapa you buat daripada step A you pergi step B? Apa ada dalam step B? Kenapa step B you kena kira dulu sebelum you dapat step C? Nah, itu yang saya buat. Jadi bila mereka yang fail ni, mereka datang jumpa saya, mereka dah tahu, mereka dah prepare, mereka dah tahu saya mesti tanya soalan. Sebab saya nak mereka boleh berfikir, kenapa dia buat langkah ni, kenapa dia buat langkah ini. Nah, itu yang kita cuba buat. Ya, pembetulan tu sangat penting. Tapi jangan kita biar begitu saja. Ya, jadi proses pembelajaran yang terbaik iaitu pelajar belajar dari kesilapan. Okey, apa yang kita boleh buat? Boleh buat study group. Ya, kita boleh buat pembetulan dalam kumpulan.
cikgu mesti semak betulan dan kita boleh latih pelajar untuk beri penerangan. Ya, dia explain balik pada kita. Okey, kalau cikgu lihat di sini, the learning pyramid. Ya, kita akan lihat bahawa ya, daripada 5% hingga ke 90%. Kalau kita bagi lecture sahaja 5%. Contoh, ya, katalah ramai sangat orang fail soalan nombor 10. Tu kita kata, oh tu killing question you lah tu. Ni cikgu ni, dia kadang-kadang kita kata, saja nak bagi soalan susah tu, siapa boleh jawab. Tak ada siapa boleh jawab, semua salah. Jadi mungkin kita ni, sebab semua salah soalan nombor 10, saya tunjuk je lah kat depan. Kan kita kadang-kadang nak kerja senang kan. So kita tunjuk je, okey, ni soalan you salah semua nombor 10 tu saya tunjuk kat depan. Sebenarnya 5% saja dia faham. Dia salah tu tapi 5% saja. Ini daripada kajian. Ya, kemudian dia membaca audio. Itu satu lagi saya nak beritahu cikgu. Kita ada teknologi canggih sekarang. PowerPoint tak PowerPoint lah, dengan apa-apa point semualah. Sebenarnya tak berapa berkesan pada pelajar kita. Ya, tunjuk matematik keluar. Sebenarnya pelajar ni, matematik ni, kalau cikgu tulis kat depan, cikgu tunjuk dalam kerja dia, it means a lot to student. Dia akan lihat, oh cikgu, this is the best step, the best knowledge. Kita tunjuk satu-satu. Kadang-kadang pelajar kita, dia nak tulis simbol sigma pun dia tak tahu. Nak tulis simbol integration pun dia tak tahu. Sebab kita tak pernah tunjuk. Mungkin kadang-kadang kita malas, saya tak tahulah cikgu kat sekolah sekarang macam mana mengajar. Guna PowerPoint je ke? Ya, kita kadang-kadang patut tunjuk pada pelajar macam mana nak tunjuk, nak tulis simbol tu. Ya, jadi audio. Jadi audio visual ni jangan guna selalulah. Jangan guna selalu. Ya, sebab dia 20% saja berkesan. Demonstration sama juga. Ya. Jadi yang lebih tinggi, kalau cikgu lihat di situ, discussion, practice by doing, teaching others. Jadi ini yang saya aplikasikan pada pelajar yang lemah, yang salah dalam, yang fail dalam soalan pertengahan tahun ke apa. Ini yang saya buat. Ya, di mana practice by doing, teach others. Lepas tu saya minta pelajar yang salah ni, dia yang cerita balik. Dia explain macam mana sebenarnya proses pelaksanaan kesalahan itu. Proses kesalahan, kenapa kesalahan berlaku dan macam mana nak perbetulkan. Itu yang saya buat. Kadang-kadang saya tanya, kenapa you salah? Oh, doktor, saya tersilap ambil X ikut ni, apa pun ni atau ni. So dia nampak sendiri apa dia salah. Kita tanya dia. Ya, kadang-kadang student ni dia tengok macam kita lah kan. Kita pun kadang tak nampak kita salah kat mana kan. Sebab tu kita kena buat refleksi diri. Okey. Jadi ini pun sama juga. Pelajar buat refleksi diri di mana dia salah. Baru dia nampak dia yang beritahu kita, saya salah di sini. Okey, jangan buat lagi. So, apa sebenarnya yang patut you buat? Dia akan beritahu kita. Ya. So, teach others 90%. Ya. Okey. Attributes to meaningful learning. Ini pun daripada kajian juga, di mana active learning ini adalah kaedah atau pedagogi yang memberi meaningful learning pada pelajar. Ya. Active learning, authentic learning, collaborative learning, constructive learning, directed learning. Ya. Tapi saya tak boleh nak huraikan satu-satu ini. Ya, mungkin nanti program lain kalau cikgu rasa cikgu tak clear apa tu collaborative learning, kita boleh buat. Ya, kita boleh fokus satu. Apa tu directed learning, kita boleh fokus satu. Ya. Tapi saya harap sekarang cikgu pun dah lalui pedagogi, cikgu familiar dengan semua ini. Jadi maknanya kesemua lima ni boleh menggalakkan meaningful learning kepada pelajar. Ya.
Okay, what is the main criteria for meaningful learning? Learning is something students do, not something done to students. Yeah, learning is something students do, not something done to the students. When students learn more when they are actively involved than they do when they are treated as passive recipients of information. Ya, jika kita lihat di sini, di mana aktiviti itu sebenarnya yang menggalakkan lagi proses pembelajaran kepada pelajar. Seterusnya, learning is something an individual does when he studies. Maknanya dia buat sesuatu. Bukan dia duduk dan dia dengar je kita yang buat. Ya, macam tadi lecture tu adalah kita yang buat kat depan. Ya, jadi dia tak belajar apa-apa. Jadi learning ni adalah individu must do something. Okay? Then lecture alone are too often a useless expenditure of force. A mind must work to grow. Ya, jadi sebab tu bila dalam kelas saya rasa cikgu pun dah tahu, dah bagi semua. Kalau ada pengajaran tu kita tak ada lebih daripada 20 minit kan. Kita sebab of course kita kena terang konsep dulu, kita kena tunjuk pada pelajar dulu, itu okey, tak ada masalah. Kita tunjuk semua supaya pelajar boleh jelas apa, kita tekankan di mana yang penting, di mana yang selalu pelajar buat salah, you jangan buat silap lagi. Then kita bagi latihan. Kita bagi latihan, then make sure kita walk around, kita tengok, jangan you buat kesalahan yang saya kata tadi, yang saya kata jangan buat, you buat. So then they learn. Ya, of course kita kena ada juga penerangan. Kena ada. Ya, kena ada. Ya, tetapi tak bolehlah satu masa atau kelas maths 2 masa semua kita bercakap je, belajar je, duduk diam. Tidak, kita kena bahagi. Ya. Okay, the learning pyramid. Ya, kalau lihat di sini, passive methods. Ya, lecture 5%, reading 10%, ya, audio visual 20%, demonstration 30%. Itu adalah passive teaching method. Tetapi dalam kelas kita, yang bukan bermakna kita kena buat yang di bawah saja, participatory teaching methods. Tak, kalau macam tu tak habislah syllabus kita. Kita combine. Ya, kita combine. Kita adakan juga bahagian lecture. Kemudian kita adakan juga bahagian group discussion. Kemudian mungkin kita ada juga audio visual. Ya, kemudian kita campur juga dengan teaching others. Mungkin dia duduk pair, dia ajar kawan dia ke something kita buat. Jadi kita boleh pelbagai. Okey, ini salah satu yang saya buat dalam kelas ya, untuk just kongsi, dan cikgu pun saya rasa cikgu pun tahu ya, di mana bila penyelesaian masalah kita memang akan menggunakan model Polya ya. Saya rasa semua cikgu tahu. Ini salah satu langkah yang sangat baik, hanya untuk kita sama-sama berkongsi ya, memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi, menyemak jawapan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu soalan masalah. Jadi kadang-kadang pelajar ni dia takkan nampak kalau kita tulis, kita selesaikan cara tu terus tau. Maksud saya, kita tak letak langkah. Jadi saya dalam kelas, ya, dalam kelas saya mengajar matematik. Kadang pelajar dia tak tahu pergi ke mana, langkah mana kena buat dulu. Jadi apa yang saya buat dalam kelas ialah saya plan. Bila you ada soalan begini, okey, apa langkah pertama? Apa langkah kedua? Apa langkah ketiga? Supaya bila dia lihat, dia tahu langkah mana dia kena buat dulu. Kenapa dia kena buat langkah ini? Kerana dia perlu untuk masukkan nilai ini dalam langkah seterusnya. Jadi saya yang letak step 1, step 2, step 3. Mungkin dia ini satu contoh, tapi mungkin cikgu boleh improve lagi, cantik lagi. Ya. Sebab semasa saya praktikal untuk latihan mengajar di sekolah konvent Klang. Ya. Saya masih ingat masa itu saya mendapat, memang cabaran kat saya, kelas nombor 1 dan kelas paling bawah. Ya, tapi sekolah tu semua perempuan lah. Ya. Jadi kelas nombor 1 dan kelas bawah.
Jadi saya kena mengajar modern maths untuk dua-dua kelas. Memang cabaran pada saya kerana kaedah yang saya sampaikan pada kelas pertama, saya tak boleh sama dengan kelas yang last. Ya, sebab tahap pembelajaran berbeza. Okay. Jadi bagi saya, cabaran yang sukar adalah mengajar pelajar yang pandai. Ya, ialah kita kan tak dapat lesen lagi kan. Ya, tak dapat lesen lagi, tak grade lagi lah, di bawah keluar tak dapat lagi kan. Jadi nak mengajar pelajar yang pandai ni, dengan hampir separuh kelas adalah pelajar Cina. Sebab mereka very smart. Ya, yang lain pelajar Melayu. Tapi saya just nak cerita, bukan saya membezakan bangsa. Saya cuma nak cerita saya ni sebagai seorang guru yang pertama kali masuk kan. Dengan tengok pelajar-pelajar yang pandai dalam kelas, saya rasa gerun. Saya tak tahulah cikgu macam mana, first time ke kita kan. Kita takut nanti kita masuk pelajar, yelah, ada setengah tak respect kita ke apa. Tapi saya cuba terbaik. Apa yang saya mendapat kesan ya, sebab masa saya mengajar, saya dapati bahawa saya mengajar seperti mana yang telah diajar kepada saya semasa di UKM. Saya tunjukkan cara, contohnya macam ni, pembezaan, integration. Saya akan tunjuk, saya akan highlightkan apa langkah-langkah yang perlu dibuat untuk dapat jawapan. Saya guide dia orang, dan even saya bawakan ABM. Ya, saya tunjukkan kepada mereka kelas yang pertama. Ya, walaupun dalam kepala saya ni selalu saya akan terfikir, mereka ni budak-budak pandai, kalau kita cerita ni mereka dengar ke? Ataupun mereka ni dah belajar dah di tuition lagi, cikgu tuition dah beritahu dulu, ya, daripada kita dalam kelas. Saya rasa kadang-kadang tu rasa takut. Tetapi apa yang menyentuh perasaan saya ialah semasa saya dah habis praktikal di situ, satu kelas pelajar yang nombor yang pertama tu, mereka datang jumpa saya, mereka beritahu saya. Mereka kata, cikgu adalah orang yang pertama yang menghargai kami. Cikgu adalah orang yang pertama yang dapat menyentuh dan memahami kami. Saya pun kata, kenapa? Saya pun heran, kenapa kan? And then ya, saya pun tanya, mereka pun beritahu saya lah. Bukan saya nak cari kesilapan cikgu tu, saya pun tak beritahu dia. Ini untuk kita kongsi ya. So dia kata, cikgu yang sebelum tu bila masuk, cikgu tu dalam kepala dia, dia kata pelajar ni semua smart, pelajar ni semua pandai. Dia masuk, dia bagi soalan, buat. You dah belajar dekat tuition, cikgu tuition dah mengajar. Ataupun dia masuk, dia just tunjuk-tunjuk something, dia bagi latihan, you buat. Tapi mereka boleh buat lah sebab mereka pelajar pandai. Mereka boleh buat. Ya, mereka boleh buat. Mana mereka masih skor. Tetapi di sebaliknya adalah pelajar ni dia rasa cikgu ni hargai dia adalah seorang pelajar. Sebab dia kata itu yang mereka rasa. Sebab saya masih ingat mereka kan siap tanya saya kat mana saya duduk. Sebab kita sewa rumah kan. Datang nak tanya soalan maths lah. Dan itu pelajar Cina. Mereka datang, mereka selesa dengan saya. Saya pun kadang-kadang, kenapa? Kadang itu sebab tu kita perlu buat refleksi diri. Saya kata, apa saya dah buat dalam kelas ya? Saya pun ingat balik. Baru saya teringat bahawa saya dalam kelas, saya bimbing mereka. Saya guide mereka. Saya tak kisah mereka dah faham. Bagi saya mesti ikut sukatan pelajaran. Saya mesti habiskan konsep. Walaupun konsep yang senang, saya buat juga dalam kelas. Itu menyebabkan mereka rasa kita hargai dia sebagai seorang pelajar. Ya, jadi saya harap cikgu begitu. Ya, saya harap cikgu pun begitu. Ya, jadi jangan kata, dapat kelas nombor 1, lega. Senang nak mengajar. Ya, jadi biarlah kita sebagai guru ni, pelajar akan lebih menghargai kita. Okey, teknik penyoalan. Ya, sebenarnya ini boleh jadi satu kuliah. Saya tak sempat untuk sama-sama dengan cikgu. Jadi diharap cikgu boleh tingkatkan teknik penyoalan dalam kelas. Ya, sebab dia boleh
stimulate the thinking skill. Ya. Baik, di sini adalah contoh soalan untuk menjelaskan pemikiran. Baik, saya pergi pada aras penguasaan matematik. Saya ada dalam beberapa minit saja lagi. Baik, ada 6 aras penguasaan matematik. Ya, saya tak tahu cikgu alert atau tak. Ada aras intuitif, aras konkret, aras pictorial, aras abstrak, aras aplikasi dan aras komunikasi. Baik, kita dalam kelas, saya masih ingat ini saya hadir khusus ya, seminggu khusus di Terengganu untuk konsep aras penguasaan. Di mana saya diberitahu, saya pun belajar juga, di mana saya diberitahu kita dalam kelas kita tak boleh lompat. Dalam kelas kalau kita mengajar konsep, kita kena mula dengan aras intuitif. Kalau pelajar dah faham tak apa, kita skip dengan cepat. Ya, tapi berlaku di mana kita mula terus aras abstrak nombor 4. Sebab itulah pelajar pun blur. Kita kena mula dengan aras intuitif, aras konkret, aras pictorial dan seterusnya. Baik, di sini apa itu aras? Ya, ini adalah penjelasan tentang aras. Ya, jadi saya harap cikgu boleh cuba ya applykan dalam kelas. Ya, sebab kita boleh lihat balik kenapa pelajar kita tak faham. Jadi saya cuba di sini ialah kita nak, saya rasa semua cikgu-cikgu nak masuk mengajar pelajar kita faham. Ya, kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin kita dah mula dengan aras abstrak. Ya, kita tak pergi ke aras intuitif. Ya, sebab itu boleh berlaku. Baik, saya nak ambil contoh lah. Ya, contoh ya. Sebab saya tak dapat buat untuk semua topik lah. Ya. Okey, contoh pecahan. Di mana pecahan adalah satu yang boleh menimbulkan beri kesukaran pada pelajar kita. Ya. Jadi kita perlu ada satu strategi yang sesuai, kaedah pengajaran yang sesuai. Baik, jadi di sini objektif adalah supaya guru boleh mempelajari strategi atau kaedah untuk mencapai aras konkret dan pictorial bagi membina konsep pecahan untuk murid. Jadi saya cuba tunjukkan daripada aras tadi. Baik, pengenalan. Apakah miskonsepsi? Sekali lagi, miskonsepsi di sini ya. Ia berkaitan dengan pelajar akan miskonsepsi iaitu peranan penyebut dan pengangka, dan operasi menyebabkan pengangka dan penyebut. Baik, contoh di sini. Pelajar akan lihat di mana kalau 1/2 campur 3/5, kenapa penyebut dan pengangka tak boleh dijumlahkan? Kenapa jadi 4/7? Murid tak boleh dia ingat kenapa tak boleh nak campur terus. Ya, sebab campur. Kenapa mereka kata begini? Ya, sebab kita lihat di sini bahawa pecahan adalah sama dengan nombor bulat. Itu yang murid percaya. Ya, lihat pula di sini. Kita kata pada pelajar kita, ya, bila tak sama, pengangka tak sama, campur tak boleh. Tapi kalau darab boleh. Kenapa pula 1/2 darab 3/5 saya boleh darab, 2 dengan 5 saya boleh darab? Di pelajar pun keliru. Bila campur tak boleh campur, bila darab boleh. Kenapa? Miskonsepsi. Dia heran kenapa. Ya, dia tak jelas. Okey? Kemudian ini pun ada kesalahan lagi, miskonsepsi murid. Murid yang miskonsep. Sebab kita dah pandai. Kita faham. Ya, dia lebih pada kita nak lihat kenapa pelajar tak faham. Ya? Okey. Okey, ini peranan guru di mana saya harap pada mana-mana topik yang cikgu mengajar, cuba lihat apa miskonsepsi yang boleh berlaku dalam kelas. Ya, sebab cikgu daripada sekolah berbeza, pelajar pun berbeza, ya, tahap pelajar yang berbeza. Baik, saya sebenarnya ada kertas, sebenarnya nak melipat kertas ni, tapi tak sempat nak melipat kertas ya. Baik, cuma dengan cepatlah ya. Baik, aktiviti 1/2 kita boleh lipat ya. Kalau cikgu ada kertas ya, satu cikgu boleh lipat. Jadi lipat kita akan dapat 1/2.
Ya, jadi kita akan beritahu pada murid bahawa kita telah lipat sekali dan bila kita buka, kita ada dua bahagian dan pecahan adalah 1/2. Jadi maknanya sekarang mesin tu adalah kita. Saya bila buat aktiviti dengan pelajar, saya suka pelajar tu buat terus. Dia yang lipat, dia yang boleh lihat di depan mata dia. Ya, jadi tadi akan dapat 1/2. Baik, 1/4 pun sama. Maknanya kita kata kita mesin ni tangan kita. Tangan kita ni mesin. Saya kalau matematik, saya suka kaitkan dengan apa yang ada di sekeliling dia dah. Ya, jadi mesin per 2 kali balik lipat. Dia lipat 2 kali. Maknanya mesin 2. Okey, begitu juga per 8. Ya. Baik, jadi pecahan setara di sini, pelajar boleh nampak. Pecahan setara ni kadang-kadang mengelirukan pelajar. Ya, 1/2, 2/4, 4/8. Ya, jadi kalau di sini kita boleh kaitkan dengan kenapa ia setara. Dia akan lihat kawasan berlorek. Ya, baik. Ini pun sama di mana dia boleh lihat 1/2 sama dengan 24 sama dengan 48. Ya, ini pun sama juga di mana pelajar selalu silap. Bila pengangka yang besar dia kata itulah nombor yang pecahan paling besar. Dia kata 1/4 tu lagi besar daripada 1/2 ataupun 1/16 tu lagi besar daripada 1/8. Sebab dia kata dia tengok nombor 16 tu kat bawah. Ya, jadi kita kena buat begini. Mungkin kita mula dengan contoh yang mudah supaya dia boleh faham. Baik, jadi penambahan pecahan ya sama juga di mana kalau cikgu lihat di sini kita boleh buat 1/4 ya cikgu lorek, kemudian 2/4 cikgu lorek dan kita boleh tambah. Kenapa kita boleh tambah? Kerana tadi kita telah buat melalui proses yang sama. Sebab bila 1/4 kita lipat 4 kali, tangan kita akan lipat 2 kali 2 mesin dan kita buka, kita akan dapat 4. Ya, jadi maknanya dia telah melalui proses yang sama. Sebab tu kita boleh tambah. Ya, itu kita boleh kaitkan pelajar. Bila pelajar buka dan dia lorekkan, dia akan lihat bahawa dia telah melalui proses yang sama. Sebab tu kita boleh tambah. Okey, tapi sekarang kita lihat ini 1/2 campur 1/3. Kita kata pelajar tak boleh tambah terus. Ya, kenapa tak boleh tambah terus? Sebab ia tidak melalui proses yang sama. Kalau 1/2 tadi saya akan lipat sekali. Saya buka dapat 1/2. Tetapi 1/3 saya akan lipat 1 dan saya akan lipat sekali lagi. Ya, saya akan proses dia lambat. Proses dia bukan proses tak sama. Saya kalau cikgu nak lipat 3 kali, okey 1, 2. Tak sama. Cara proses nak berlipat tak sama. Sebab tu kita tak boleh campur. Bila buka, saiz pun berbeza. Kita boleh terang pada pelajar. Ya, yang tadi sama. Kita proses, kita lipat. Ini tak sama sebab tu tak boleh campur. Ya. Okey, pendarapan. Yang 4 kali 1/2. Ya, kita ada 1/2. Jadi kalau cikgu lihat di situ 4 kali. Kita keluarkan 1/2, kita ada 4 kali 1/2. Bila kita cantum, kita akan dapat 2. Ya, sebab itulah kita boleh cancel 4 dengan 2. Maknanya baru cikgu kaitkan dengan abstrak. Okey, begitu juga di sini. Ya, 1/2 darab 1/4. Ya, kenapa tak perlu samakan pembawah? Ya, 1 boleh darab 1, 2 boleh darab 4. Tadi tidak. Ya, okey, di sini kita akan lihat bahawa melipat kertas ya, first pada 1/4. Kemudian kita lipat lagi kepada 1/2. Bila cikgu buka, cikgu akan lihat pada 1/2 daripada 1/4. Ini adalah 1/4. Setengah daripada 1/4 adalah kawasan berlorek. Di jawapan dia pada keseluruhan 1/8. Betul? Nampak ke? Okey. Ini mula dengan 1/2. Kita lipatkan supaya kita lipat lagi pada mesin 4. Kita akan dapat begini. So dia akan jadi kawasan berlorek dia masih sama 2/4. Tapi sekarang ni kita ada kat sini 1/4 tadi. Tapi sekarang dia dah dalam mesin per 8 lah. Tapi sekarang setengah daripada 1/4 di kawasan berlorek ni. Itu jawapannya 1/8. Okey. Sama juga dengan ini. Ya, cikgu boleh lihat. Di mana kita dapat 3/5. 1/3 daripada 3/5. Ini adalah 3/5. Ya, semua ni 3/5. 1/3 daripada 3/5. Jadi 3
1/15 daripada keseluruhan. Pecahan ini yang paling ni sekali ya, sebab kita selalu kata pada pelajar kalau bahagi terus darab. Terus darab dan terbalikkan. Tapi apa sebenarnya yang berlaku? Ya. Jadi contohnya 3 bahagi 1/2. Ada berapa 1/2 dalam 3? 3 ni maknanya kita ada 3 kertas lah. Ya, 1, 2, 3. So kita bahagi pada 1/2, maknanya kita ada 2, 4, 6. Ya, dan pelajar akan lihat, oh ada 6. Ya, dalam 3 ada berapa 1/2 dalam 3? 3 bahagian. 3 kertas. Ya. Pelajar satu yang penuh. Ya, dia ada 6. Jadi pelajar boleh faham kenapa jawapannya patut 6. Begitu juga ini, 1/2 bahagi 3. Kenapa jawapannya akan jadi 1/6? Ya, kalau lihat di sini 1/2, kemudian kita bahagikan pula pada 3 bahagian. Jadi kita akan dapat di sini 1, 2, 3. Tapi cikgu kena fokus kepada beri tumpuan kepada kawasan Blorek 1/2 yang setara dengan 3/6 tapi kepada sebahagian daripadanya. Makna daripada 3/6 ni, 3/6 sebahagian daripada 3/6. Sebahagian daripada 3/6, jawapannya 1/6. Ya, cikgu lihat. Okey, ini pun sama. Saya bagi contoh. Jadi kalau cikgu tak faham, boleh tanya saya selepas inilah. Ya. Okey, jadi mathematics may not teach us how to add love or minus hate, but it gives us every reason to hope that every problem has a solution. Ya. Saya pun tak sempat nak teruskan. Baik, ini contoh ya, di mana dalam DYDX cikgu mengajar pembiasaan sebenarnya ada dalam problem earthquake. Ya, cikgu boleh guna dalam problem earthquake menggunakan model yang melibatkan DYDX, dan juga cooling a cup of coffee. Kalau cikgu tengok dalam Newton laws of cooling, heat balance equation is DYDX, ataupun di sini DQ dt melibatkan dalam ADMAS. Cikgu boleh kaitkan pada pelajar bahawa ini adalah real problem. Ya, pelajar belajar dalam kelas belum lagi melibatkan real problem, tapi cikgu boleh introduce kepada mereka. Ya, seperti ini. Ya, contoh. Baik, di sini saya nak kongsi dengan cikgu bahawa ada satu software yang boleh diguna dan it's free online. Ya, nanti cikgu boleh buka dan cikgu boleh buka dah, saya tak pasti buka dah sini. It's free, it's a software, cikgu boleh buat latihan. Ya, cikgu boleh buat latihan. Dia ada trigonometri, dia ada pecahan, ni dia ada garisan lurus. Ya, ada fraction, ada garisan lurus. Ya, dia cikgu boleh latihan dengan pelajar lah. Okey, cikgu boleh tukar aja. Ya, cikgu nak tukar sini 3. Cikgu boleh, ya, pelajar boleh nampak kenapa bergerak. Kenapa kalau kita kurangkan nombor ini, apa berlaku kepada kesurunan garisan lurus. Ya, boleh guna dalam kelas, it's free. Ya, banyak fraction lah, trigonometri ada. Ya. Baik, saya rasa saya akhirkan sahaja slide saya. Ya, setakat ini saya minta maaf kerana mengambil masa. Ya, dan saya harap apa yang saya kongsi ni adalah untuk sama-sama kita belajar. Ya, apa-apa kesalahan, kesilapan saya mohon maaf pada cikgu. Ya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Zainal Abdul Majid atas ceramah dan ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya saya menjemput Puan Majidah untuk menyampaikan ceramahnya. Dengan segala hormatnya dan silakan.
Terima kasih di atas baca penyampaian yang